tahun kita mengalami COVID. Mana mungkin dia boleh cari balik 2-3 ribu untuk bertapak balik. Itu yang berlaku di seluruh Malaysia. Sebab itu saya nak ingatkan yang Melayu, terutamanya dalam pecutan terakhir, seminggu terakhir kita nak masuk pilihan raya. Saya dah menguruskan 5 pilihan raya untuk keadilan dan PH. Saya tak pernah tengok permainan perkauman yang paling teruk macam ini, saudara-saudari. Kita dah balik ke zaman 80-an. Kamu masuk parti itu, kamu kafir. Kamu undi yang ini, kamu neraka. Sedang, korang gelak. Okay. Orang kampung takut tau. Sedangkan isunya sekarang, dia bukan soal kita kena semua kerajaan semua Melayu Islam, saudara-saudari. Kau letaklah kerajaan semua Melayu Islam pun, kalau tak pandai mentadbir, kita gali lubang sendiri. Kau letaklah semua kerajaan itu semua Cina, kalau tak pandai mentadbir, gali kubur, saudara-saudari. Yang kita perlukan ialah satu kerajaan yang dianggotai oleh orang-orang yang jujur. Orang yang berlaku adil kepada semua pihak dengan mengambil kira bahawa untuk negara kita ini ke depan, kita tidak ada pilihan kecuali menggarap kekuatan setiap orang. Yang muda, yang tua, yang wanita, yang Melayu, yang Cina, yang India, yang Iban, yang Kadazan. Kita tak ada masa dan kita tak mampu untuk pinggirkan sesiapa pun. Sebab kita dah berada di bawah. Kalau saya selalu bagi gambaran, ini macam nak 100 meter pecut ni, Indonesia dah 50 meter ke depan pecut. Vietnam dah 40 meter. Singapura dah nak sampai-sampai ke ujung dah. Kita tengah cari kasut, nak ikat tali kasut. Saudara-saudari, kita terlalu ke belakang. Sebab itu benda yang rakyat marah tiap-tiap hari ni. Kita sembang pasal telur, orang marah dah. Okey, memanglah kita buat lawak. Apa punya kerajaan? Menteri ada sampai 70 orang. Bincang pasal telur pun tak boleh selesai. Kalau bincang telur pun tak boleh selesai, apatah lagi bincang benda-benda besar. Soal kerangka ekonomi, soal gaji, soal menaik tarafkan mutu pendidikan kita, supaya anak-anak kita bukan saja boleh kerja di Malaysia, tetapi mereka menjadi warga kerja dunia. Duduk dekat Malaysia, boleh kerja kat Amerika. Sekarang orang tak pergi Amerika dah nak kerja. Orang duduk dekat Cembung je tau. Duduk kat Cembung, main komputer, boleh kerja kat Amerika. Kalau benda macam telur dengan ayam kamu tak boleh selesai, macam mana kamu nak cerita nak naik taraf mutu anak-anak muda kita supaya mereka bukan lagi bincang pasal Melayu, Cina, India ni. Dia bincang macam mana nak duduk dekat Cembung tapi kerja untuk syarikat di Jepun. Itu cara dia. Tapi sebab itu kempen kali ini cukup membimbangkan saya dalam pecutan yang terakhir. Saya faham kenapa PAS, UMNO bersatu main semua permainan perkauman ini. Kerana apabila mereka sudah bankrupt modal, mereka tidak ada rekod yang baik untuk 33 bulan untuk tunjukkan kenapa perlu undi kerajaan yang bermain perkauman. Dulu dia kata, tukar kerajaan Pakatan Harapan boleh khianat. Tak apa, khianat mandat rakyat tak apa. Demi kepentingan negara, sebab negara kita ini perlukan kerajaan Melayu Islam yang majoriti Melayu Bumi Putera semua. Dengan kerajaan begitu, dia akan jadi stabil. Dan dengan stabil, maka kerajaan akan jadi lebih baik. Rakyat semua lebih sejahtera. Stabil kepala otak kau. Yang menjatuhkan kerajaan, mereka, saudara-saudari. Yang bergaduh sesama sendiri, mereka, saudara-saudari, dah duduk dalam kerajaan, bergaduh lagi. Sebab itu saya sekarang duk tengok kan. Saya tunjukkan surat daripada Kementerian Kewangan, petik nama Perdana Menteri, beritahu kepada Kementerian Alam Sekitar dan juga Air bahawa satu syarikat kroni UMNO yang dapat projek berbilion-bilion dalam 5-6 tahun ini dilantik untuk projek tebatan banjir. Surat dikeluarkan
1 hari sebelum parlimen dibubarkan. Saya keluarkan surat itu, satu ialah bukan soal modal politik. Soalnya ialah kerana pegawai-pegawai kerajaan sekarang ni tengah bimbang. Sebab dia dah tengok dah dalam 2-3 bulan yang lepas, segala jenis tender, 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion diberikan ni. Rundingan teruslah syarikat ini. Jadi dia bimbang dengan tekanan yang ada ini, perkara itu akan berterusan. Sedangkan syarikat itu, soal dia kroni UMNO tu satu hal. Soal yang dia dah pun masuk mahkamah sebab nak bankrupt, sebab tak bayar kontraktor-kontraktor tu satu hal. Soal dia pernah ada kes mahkamah kerana pindahkan wang bayar kepada Aziz Rahim, satu hal. Mereka takut ini projek Tebatan Banjir ni. Peruntukan besar 15 bilion. Kita hanya ada peluang untuk lindungi rakyat kita daripada bencana banjir dengan baik sekali ni je. 15 bilion ni kalau habis kita nak sakau kat mana dah? Lepas tu tak ada dah. Jadi kalau 15 bilion diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang memang bermasalah, projek sedia ada pun tak siap-siap. Dekat Ipoh dah 5-6 tahun tak siap. Tanya orang Ipoh. Jadi pegawai-pegawai kerajaan kata, saya minta tolong YB, saya tahu tapi tolong hentikan benda ini. Sebab bila dah berlaku tu, satu generasi akan bermasalah. Kerana projek Tebatan Banjir, peruntukan sampai 2, 3 sampai jumlah 15 bilion. Tapi kalau projek itu tidak dilaksanakan dengan baik, jadi projek sakit, lepas ini 5, 10, 15 tahun kerja kita tenggelam dalam banjir saja. Jadi saya faham. Sebab itu saya tunjukkan. Saya dah agak dah aku kata lepas ni dia orang berbunuhan sama sendiri. Mula Tuan Ibrahim kata ini fitnah. Fitnah tak betul. Bila saya tunjuk surat, PAS dah tukar line sikit dah tukar dah. Sekarang ini PAS desak Tengku Zafrul untuk mula bersuara. Sebab dia kata ini UMNO bukan PAS. Kamu kata kamu stabil. Kamu kata kamu satu kerajaan. Kamu kata kamu sama-sama Melayu Islam boleh menyelesaikan masalah. Bila kita tunjukkan sebenarnya menteri-menteri ni daripada UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, dia soal jadi menteri je, saudara-saudari. Bila tanggungjawab itu yang saya persoalkan kepada Tuan Ibrahim, kepada orang-orang PAS. Aku tak sibuk lah nak fitnah orang. Kalau Tuan Ibrahim, Tuan Man itu ustaz dekat Cembong, saya tak peduli. Ikut suka dia lah nak buat apa. Tapi kalau kamu Tuan Ibrahim, Tuan Man, saya hormat ilmu agama dia. Tapi sebagai menteri, dia perlukan kepakaran, dia perlukan keupayaan yang lain. Selain lebih banyak daripada dengan hanya ada tiket saya ustaz tak boleh persoalkan saya. Sebab dia jaga portfolio yang paling penting. Dia jaga portfolio banjir. Dia juga jaga portfolio yang ada peruntukan paling besar, iaitu peruntukan untuk bina projek-projek Tebatan Banjir. Kalau dia kata, dulu dia kata kalau dengan cerita YMDB dulu, sebab tu saya takut sikit ni, sebab saya dah melalui dengan dia, dengan PAS. Masa kita separuh mati lawan 1MDB, masa dia dalam Pakatan Rakyat, dia yang paling hebat atas pentas dengan aku ni. Letih nak tolak jemputan ceramah PAS, suruh turun untuk ceramah 1MDB. Bila dia nak lari daripada Pakatan Rakyat, dia jadi parti sendiri, dia pula jadi alat mainan UMNO untuk mensucikan bila Najib sakau duit 1MDB. Panggil PAS, Tuan Ibrahim pergi jumpa dengan Arul Kanda, setakat 2-3 jam, keluar terpampang di muka besar, Ana berpuas hati. Jadi kalau Pak Cik-Makcik nak marah kat saya boleh. Tapi saya orang Mak Saleh kata aku dah trauma dah tengok ni. Yang dulu berpuas hati. Sekarang ini bila saya sebut portfolio ini di bawah PAS, di bawah Tuan Ibrahim, Tuan Man. Kamu dah tahu bila kamu buat keputusan untuk bentuk kerajaan dengan UMNO. Macam kau tak kenal UMNO. Kau dah kenal UMNO ni 70 tahun. Memang kau tahu UMNO ni sakau duit. Tak pernah ada lagi Perdana Menteri dalam negara kita ni yang kena hantar penjara, masuk penjara sebab sakau duit, hanyalah daripada UMNO. Takkan kau tak tahu?
Jadi kamu sekali Menteri Kewangan UMNO, Perdana Menteri UMNO semua ni, takkanlah kamu kalau tahu ada peruntukan berbilion-bilion bawah kementerian kamu, takkanlah sebagai menteri kamu tak rasa tanggungjawab dan amanah saya jaga duit rakyat ini. Soal duit hilang kena sakau tu satu hal. Soal banjir, salah buat projek, 10-15 tahun kita tenggelam. Jadi takkan dia tak fikir macam itu. Sebab itu saya tanya dia. Bukan fitnah. Saya nak ingatkan Tuan Ibrahim, Tuan Man. Saya nak ingatkan orang PAS. Saya nak ingatkan Amin. Ni Ustaz Nur Azman, Jufitri. Saya nak ingatkan saya. Yang kamu pandai-pandai tawarkan diri untuk jadi ahli politik. Tahukah kamu bahawa sebenarnya amanah itu lebih berat daripada kamu ada outrider kamu. Lebih berat daripada gaji puluh-puluh ribu kamu. Kerana soal kamu jaga duit tu satu hal. Kalau projek tu tak jadi, kalau kamu tak selesai masalah rakyat, sampai bila-bila masalah itu berterusan, bahagian dosa kamu itu sampai kamu dah pencen pun ada juga. Datang daripada mulut PKR, bukan daripada mulut PAS. Sebab itu bila dia sebut, dulu dia kata Ana berpuas hatilah, ni dia kata Ana tak tahu. Sudahlah. Payahlah kita ada menteri Ana tak tahu. Sebab tu saya nak sebut kepada kawan-kawan yang menonton. Pilihan raya kali ini adalah satu-satunya peluang kita untuk kita membetulkan balik landasan negara kita.